Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita teruskan dengan pembelajaran untuk matematik tingkatan 5, topik nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih untuk yang hadir kelas pada pagi ini dan tahniah pada yang masuk awal tadi. Simba dengan Madeline yang paling awal masuk. Tahniah. So, untuk pagi ini kita akan teruskan dengan bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri, subtopik yang terakhir. Tak berasa kita dah buat PDPR ini sebulan lebih. Kita habis satu bab. Yang tertinggal itu kesian lah bagi yang macam tak ada line internet tu, yang tu kesian lah. Bagi yang sengaja tak nak masuk tu, yang tu memang dah hanyut dah lah, tak boleh buat apa dah. Yang tu mungkin tahu-tahu nanti hujung tahun dah kahwin. So subtopik yang terakhir 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Hasil pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Maaf dekat sini ada typo sikit. Boleh buka buku teks muka surat 190. Sebelum kita masuk, macam biasa saya akan buat recall dulu sebab yang recall ini antara pengetahuan-pengetahuan yang kita banyak pakai untuk menyelesaikan masalah nanti. Yang pertama sekali dekat sini ialah graf fungsi berkala. So, kita tengok dekat sini, dia ada bagi kita satu graf fungsi berkala. Lepas itu, satu tempoh. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Maksudnya selang satu kitaran lengkap itu bila kita tengok graf sinus, graf kosinus dan graf tangent, bila dia lengkap, rujukan kita adalah satu bulatan unit. So, bila dia lengkap, maksudnya daripada sifar darjah sehinggalah 360 darjah. Itu maksudnya dia sudah selang satu kitaran lengkap. Itulah tempoh dia. So, dekat sini, lepas itu ada satu garis keseimbangan. Garis keseimbangan untuk rujukan kita dalam graf adalah paksi X. Lepas itu amplitude. Amplitude adalah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Ataupun dalam bahasa mudah, amplitude ini adalah tinggi kita punya graf. Sebab dia disukat daripada nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Kenapa dia bahagi 2? Sebab kita nak cari dia punya garis keseimbangan. Bahagi 2 ini sebab kita nak cari garis keseimbangan. Amplitude tadi adalah tinggi kita punya graf ataupun gelombang. Dan tempoh adalah selang satu kitaran lengkap. Ini adalah istilah-istilah yang penting. Istilah-istilah yang penting. Sebab dekat luar tu hujan, sebab tu ada yang keluar masuk tu. Tak apa, saya faham. Dan seterusnya kesan perubahan pemala terhadap kita punya graf. Graf kita adalah Y sama dengan A sin BX tambah C ataupun Y sama dengan A cos BX tambah C, Y sama dengan A tan BX tambah C. Kita akan tengok apa yang berlaku kepada graf kita sekiranya A berubah. A adalah yang di depan ini, pemalar A. So, untuk graf sin dan graf tangent, apabila A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum dia berubah. A adalah amplitude. Senang. Saya buat singkatan, A adalah amplitude. Kemudian untuk tangent, tiada amplitude. Maksudnya untuk tangent, nilai A ini apa sebarang nilai A tidak memberi kesan kepada amplitude graf tangent. Sebab untuk graf tangent, dia tiada amplitude. Graf tangent kan dia lurus naik ke atas. So, dia tiada amplitude. Dan apabila nilai B berubah, di mana nilai B yang di tengah-tengah ini? Bx.
BX, BX. So, apabila B berubah, B itu adalah untuk tempoh. Itu adalah untuk tempoh. So, apabila B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Maksud mampat itu, graf content, graf kamu dia jadi skut macam ini. Semakin banyak kamu punya puncak graf. Itu maksudnya dia semakin mampat. Lepas itu, tempoh fungsi semakin berkurang. Maksudnya semakin mampat dia semakin lama. Okay. Dan untuk mencari tempoh bagi graf sinus dan kosinus ialah 360 darjah bahagi B. Okay, sinus dan kosinus sahaja 360 sebab kita nak tengok dia untuk satu kitaran lengkap itu dia complete. Graf dia lengkap. Lengkap kan, complete. Manakala untuk tangent pula ialah 180 per B. Sebab saya dah tunjuk minggu lepas kan kenapa dia 180 kan. Untuk tangent memang unik. Okay, tangent memang unik. Dia memang lain daripada yang lain. Dan yang terakhir apabila C berubah, C adalah pemalai dekat belakang ini. Itu adalah C. Okay, apabila C berubah, kedudukan graf berubah. Kedudukan. So, apabila C lebih besar daripada sifar, C beranjak ke atas. Contohnya C dekat sini dia 1. Maksudnya garis keseimbangan dia adalah dekat 1. Macam yang saya tunjuk minggu lepas tu, saya buatkan satu paksi X baru. Itu adalah dia punya kedudukan. Okay, kalau C dia lebih kecil daripada sifar, C beranjak ke bawah. Lebih kecil daripada sifar ni maksudnya negatif lah. Okay, kalau C dia negatif, dia beranjak ke bawah. Maksudnya paksi X dia tu ada dekat bawah. Bukan paksi X, dia punya garis keseimbangan tu. Okay, yang saya lukis itu dia berada dekat bawah. So, ini adalah dua benda yang kita akan banyak pakai untuk dalam menyelesaikan masalah melibatkan graf fungsi. Okay, yang pertama tadi adalah amplitude, tempoh. Lepas itu dekat sini, pemalar. Kalau A berubah, apa yang berubah? Amplitude. Untuk tangent, tiada amplitude sebab dia graf dia naik ke atas terus. B adalah tempoh. So, apabila B makin besar, B graf kamu makin mampat. Yang tu ingat. Okay, mampat tu maksudnya dia jadi makin banyak. Dia punya puncak gelombang dia tu semakin banyak. Kemudian untuk mencari tempoh, kosinus dan sinus 360 per B. Okay, untuk tangent 180 per B. Dan C adalah kedudukan. Kedudukan maksudnya dia berada di atas ataupun di bawah. Kalau di atas maksudnya C dia positif. Dan kalau di bawah C dia adalah negatif. Okay. Itu ulang balik apa yang awak dah belajar minggu lepas. Contoh 11 muka surat 190. Okay, bila dia kata menyelesaikan masalah ini, maksudnya soalan dia lebih sukar. Okay. Graf di sebelah menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okay, awak sekarang sedang bernafas. Bila awak tarik, apa yang naik? Dada awak naik. Apabila awak hembus, dada awak dia turun. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Setiap 5 saat. Ini maksudnya tempoh dia lengkap satu kitaran. Okay, 5 saat ini adalah tempoh dia lengkap satu kitaran. Okay, sekejap. Saya nak ambil pen. Okay, saya letak. Okay, ini adalah tempoh. Tempoh kita punya pemalar ialah B. Hala tuju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Halaju pula, ya Allah. Halaju ini diukur dalam liter per saat. Okay, halaju ini diukur dalam liter per saat. Itu adalah unit. Okay. Jika Y mewakili halaju aliran udara selepas X saat,
nyatakan satu fungsi dalam bentuk y sama dengan A sin Bx tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Okey, yang pertama sekali dia minta awak tulis satu fungsi dalam bentuk ini. Okey, soalan ini baik hati, dia dah bagi tahu awak ini adalah y sama dengan A sin Bx tambah C. Dia dah bagi tahu awak ini adalah graf sin. Okey, so apa yang awak perlu buat dekat sini ialah cari nilai A. Yang pertama, tentukan nilai A. Yang kedua, tentukan nilai B. Dan yang ketiga, tentukan nilai C. Macam mana kita nak tentukan? Semuanya bergantung kepada nilai yang kita dapat daripada graf. Okey. So, ini adalah graf kita. Dan kita tadi dapat tahu ini adalah y sama dengan A sin Bx tambah C. A adalah kita punya amplitude, kan? A adalah amplitude. Amplitude apa maksud dia? Tinggi gelombang. Ini adalah kita punya tinggi gelombang pula. Tinggi graf. Sorry sebab saya biasa guna perkataan amplitude ini untuk gelombang. Sebab dia lebih kepada fizik. Gabunglah banyak benda lah. Matematik ni dia banyak dipakai dalam fizik. Dia ada pakai semua banyak. So bila dia kata tinggi gelombang, awak tengok gelombang awak sekarang ini, mana tinggi dia? Ini adalah tinggi kita. Kan? So ini tinggi dia. Sebab tinggi maksimum. Dekat sini dia maksimum. Okey, so maksudnya kita dapat nilai A kita adalah 0.6. Okey, kemudian kita cari nilai B. B adalah tempoh. Okey, tempoh kitaran lengkap. Lengkap itu maksudnya graf itu complete. Okey, sekarang awak tengok graf ini tadi adalah graf sinus. Kalau graf sinus dia macam huruf S. So, bila dia lengkap, bila S awak tu siap, dia berada pada tempoh yang mana? Ni 5. Okey, so maksudnya kita dapat kita punya dekat sini 5. Tempoh 5 kan? So, untuk mencari nilai B, kita guna rumus. Rumus ini tadi kita dah bagi tahu. Tempoh adalah 360 bahagi B. So, dekat sini kita punya tempoh adalah 360 bahagi B sama dengan 5. So, untuk mencari B, 360 bahagilah dengan 5. So, B sama dengan 360 bahagi 5, dapatlah B sama dengan 72. Okey, awak tak boleh terus ambil daripada soalan. Dalam soalan tadi ada cakap, yang ini, contohnya ini. Ini awak terus ambil B sama dengan 5. Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab tempoh, rumus dia adalah 360 bahagi B. Ini adalah untuk sinus dan kosinus. Awak mesti cari nilai B. Dalam rumus, kita perlu cari B. Okey? Maksudnya awak mesti cari nilai B dulu. So, untuk sinus dan kosinus tadi, 360 bahagi B sama dengan 5. 5 ini adalah kita punya tempoh. Okey? So, dapatlah nilai B sama dengan 72. Okey, ada yang chat kah? Sekejap saya nak tengok. Okey, tak ada. So, sekarang kita cari pula C. C adalah kita punya paksi keseimbangan ataupun garis keseimbangan. Sekarang ini awak tengok graf awak, dia ada naik ke tidak? Tidak, dia tidak naik. Dia ada turun ke tidak? Dia tidak turun. So, bila dia tidak naik, bila dia tidak turun, maksudnya paksi garis keseimbangan awak adalah paksi X. So, bila garis keseimbangan awak adalah paksi X, maksudnya C awak sama dengan sifar. Okay, C sama dengan sifar. Okay, sebab itu di awal tadi saya ulang balik.
Apa nilai A, apa nilai B, apa nilai C, sebab pengetahuan awal itu kita akan pakai untuk menyelesaikan masalah. So, kita dah dapat nilai A, kita dah dapat nilai B, kita dah dapat nilai C. Apa yang kita perlu buat? Gantikan sahaja ke dalam kita punya persamaan penuh ini. So, A kita tadi adalah 0.6. So, gantikan sahaja. B kita adalah 72 dan C adalah sifar, tak perlu tulis. Maka, fungsi yang memodelkan saliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf ialah Y sama dengan 0.6 sin 72 X. Okay, ayat-ayat ini kalau dalam exam tak perlu tulis pun tak apa. Saya tulis ini tujuan dia macam supaya nanti bila saya print, awak ada nota untuk awak baca, untuk awak ulang kaji. Okay? Boleh ikut? Boleh ikut ke tidak? Untuk slideshow ni dia tak ada quiz-quiz macam yang lepas sebab saya belum setting. Okay, saya pergi saja untuk soalan B . So, Y sama dengan 0.6 sin 72X. Untuk soalan B tadi dia minta cari nilai Y apabila X sama dengan 7 saat kalau saya tak silap. So, apabila X sama dengan 7, senang sahaja. Gantikan sahaja ke dalam kita punya persamaan graf. Persamaan graf kita ialah Y sama dengan 0.6 sin 72X. So, apabila X sama dengan 7 saat, dia kata. So, gantikan saja ke dalam persamaan Y sama dengan 0.6 sin 72, 7. Okay, sebab dekat sini tadi saya gantikan sahaja. Dekat sini tadi adalah X. So, apabila X sama dengan 7, saya gantikan sahaja ke dalam persamaan. Lepas itu, yang dekat belakang ini, tekan kalkulator. Yang ini awak memang tak boleh nak congak-congak. Mesti ada kalkulator. Pastikan kalkulator awak dalam mod degree. D. Dalam mod degree. Okay, so lepas itu awak akan dapat Y sama dengan 0.35. Inilah kita punya halaju aliran udara pada 7 saat. Maksudnya dekat sini 0.35 liter per saat. Ya, itu kalau dia minta huraikan lah. Okey. Saya lupa pakai jam sebab tu saya tengok dekat sebelah.